Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bagi pembintangan pada hari ini, grup saya akan membentangkan bagi tugasan kedua, CTU 554 yang diwakilkan daripada saya sendiri, Nur Dalina, dan rakan seperjuangan saya, Nurin, Farah, Kila, Asyatul dan Iman. So, pada topik hari ini, grup saya akan membentangkan tajuk iaitu Mokhtar Dahari dalam kenangan. Jadi, siapakah Mokhtar Dahari? Mokhtar Dahari merupakan seorang legenda dalam sejarah bola sepak Malaysia. Beliau dilahirkan pada 13 Ogos 1953 di Setapak, Kuala Lumpur dan meninggal dunia pada 11 Julai 1991. Mokhtar juga dikenali sebagai Super Mok di kalangan peminat bola sepak Malaysia kerana kebolehan dan pencapaiannya yang luar biasa di padang permainan. Mokhtar memulakan kerjayanya sebagai pemain bola sepak profesional pada tahun 1972 dengan kelab Selangor FA. Beliau merupakan seorang penyerang yang cekap dan merupakan pencetak gol utama untuk pasukannya. Pencapaian terbesar Mokhtar dalam kerjayanya ialah membantu Malaysia memenangi Piala Asia AFC pada tahun 1980 di Iran. Antara pencapaian penting Mokhtar Dahari adalah yang pertama pada dalam perlawanan Piala Malaysia. Mokhtar memenangi Piala Malaysia bersama Selangor FA sebanyak 5 kali iaitu pada tahun 1972, 1973, 1975, 1981 dan 1982. Yang kedua adalah Piala Sultan Haji Ahmad Shah. Beliau juga memenangi kejuaraan ini bersama Selangor FA pada tahun 1985. Walau bagaimanapun, kejayaan terbesar Mokhtar adalah ketika beliau membantu pasukan kebangsaan Malaysia meraih kejuaraan Piala Asia AFC pada tahun 1980. Malaysia mencapai kejayaan itu dengan menewaskan pasukan Korea Selatan pada perlawanan akhir. Mokhtar Dahari merupakan salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah bola sepak Malaysia. Pencapaiannya dan sumbangannya kepada pembangunan bola sepak negara membuat namanya kekal sebagai salah satu legenda dalam arena sukan tanah air. Walaupun beliau telah meninggal dunia pada usia yang muda, warisan dan semangatnya tetap hidup di kalangan peminat bola sepak Malaysia. Mokhtar Dahari bersara pada Mei 1986 selepas memenangi Piala Malaysia untuk Selangor FA. Beliau kemudian telah memberikan jersey nombor 10 kepada Raja Muda Selangor. Beliau menarik balik persaraan pada Januari 1987 untuk bermain satu musim lagi untuk Selangor FA. Selepas Mokhtar mengalami masalah kecederaan, beliau menjadi jurulatih tempatan untuk membantu generasi muda menjadi pemain bola sepak yang lebih baik. Beliau juga meminta bekas rakan kongsi Selangor beliau, Ridwan Abdullah, untuk menulis sebuah buku mengenai kehidupan dan kerjayanya. Mokhtar juga kadang-kadang menjadi jurulatih bagi pasukan Selangor. Selepas bersara, beliau menjadi pemain dan terutamanya jurulatih untuk Kuang Yin Bank selepas kerjayanya. Sebelum menjadi pemain bola sepak profesional, beliau pernah bermain sukan lain seperti badminton, sepak takraw dan hoki. Mokhtar bekerja untuk PKNS pada waktu petang dan bermain bola sepak pada waktu malam. Beliau tidak banyak mendapat bayaran pada zamannya dengan PKNS. Beliau kemudiannya berhenti daripada PKNS dan bekerja untuk Kuok Yin Bank untuk mendapatkan prospek dan lebih baik untuk dirinya dan keluarganya. Beliau berkenalan dengan Datin Tengku Zarina Tengku Ibrahim melalui seorang rakan. Selepas mengenalinya selama 10 tahun, beliau mengahwini Tengku Zarina pada 1979. Hasil perkongsian hidup pasangan ini, mereka dikurniakan 3 anak, seorang anak lelaki dan 2 anak perempuan, iaitu Muhammad Reza yang lahir pada tahun 1980, dan Nur Azera yang dilahirkan pada tahun 1982 dan Nur Arina yang dilahirkan pada tahun 1984. Antara faktor-faktor permasalahan Mokhtar Dahari ialah terdapat beberapa masalah yang dihadapi termasuk peribadi dan tiada kena-mengena dengan mana-mana pegawai Persatuan Bola Sepak Malaysia iaitu FAM mahupun rakan-rakan sepemain lainnya. Mokhtar mengumumkan persaraan daripada pasukan kebangsaan selepas tidak tahan dengan kritikan keras media terhadapnya dan rakan-rakan sepasukannya. Mokhtar mengalami kecederaan yang mengakibatkan beliau terlepas beberapa kejohanan besar seperti Pesta Bola Merdeka dan Piala Presiden Park. Beliau menyangka selepas pulih
ada peluang kembali menyarung jersey negara sempena kejohanan Piala Merlion, tetapi hasratnya tidak kesampaian. Merasa jauh hati dengan apa yang berlaku, Supermoc meluahkan keinginannya untuk bersara buat kali kedua. Menerusi artikel apa ada pada nama kalau FAM sudah tidak berselera lagi dalam majalah Dunia Sukan. Sebab Mokhtar Dahari menjadi seorang jurulatih ialah selepas Mokhtar mengalami masalah kecederaan, beliau menjadi jurulatih tempatan untuk membantu generasi muda menjadi pemain bola sepak yang lebih baik. Beliau juga meminta bekas rakan kongsi Selangor beliau, Ridwan Abdullah, untuk menulis sebuah buku mengenai kehidupan dan kejayaannya. Mokhtar juga kadang-kadang menjadi jurulatih bagi pasukan Selangor. Selepas bersara, beliau menjadi pemain dan terutamanya jurulatih kepada Wong Yip Peng selepas kejayaannya. Seterusnya, sebab kematian Mokhtar Dahari, Mokhtar mula dikesan menghidapi masalah tekak dan dihantar ke hospital untuk mengetahui masalahnya. Doktor mengesahkan beliau menghidap penyakit neuron motor MND. Keadaannya diberitahu hanya kepada Mokhtar dan isterinya, Tengku Zarina. Mokhtar pergi ke London, England bersama isterinya dalam usaha untuk menyembuhkan keadaannya. Selepas 3 tahun bertarung dengan penyakit ini, Mokhtar meninggal dunia pada 11 Julai 1991 di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Akhbar melaporkan penderitaan Mokhtar dikesan distrofi otot dan seterusnya kematian beliau. Jenazah beliau dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Keramat Permai di Taman Keramat, Ampang, Selangor. Kisah hidup dan sebab kematiannya didedahkan buat pertama kali dalam dokumentari bertajuk The Untold Truth About Supermoc di saluran National Geographic Channel pada 30 Ogos 2010, menampilkan keluarga dan kenalan Allahyarham. Selain daripada itu, kesan permasalahan yang berkaitan dengan Mokhtar Dahari adalah tentang persaraan Mokhtar Dahari daripada bola sepak profesional dipengaruhi terutamanya oleh isu kesihatan. Pemain bola sepak legenda Malaysia itu berdepan cabaran besar dalam penyakit neuromotor, juga dikenali sebagai amyotrophic lateral sclerosis ALS. Penyakit neurodegeneratif yang progresif ini menjejaskan sel-sel saraf di otak dan saraf tunjang yang membawa kepada kehilangan kawalan otot. Persaraan Mokhtar Dahari adalah akibat daripada kemerosotan kesihatannya. Keadaan ini semakin menjejaskan keupayaannya untuk terus bermain bola sepak di peringkat profesional. Kemunculan penyakit tersebut telah memberi impak yang mendalam terhadap kerjaya Mokhtar Dahari. Walaupun bersara atas sebab kesihatan, legasi Mokhtar Dahari terus memberi inspirasi kepada generasi akan datang. Ketabahannya dalam menghadapi penyakit yang melemahkan menjadi bukti sifat dan keazamannya. Selepas bersara, Mokhtar Dahari terus terlibat dalam aktiviti kebajikan dan menggunakan profil awamnya untuk menyumbang secara positif kepada masyarakat. Penglibatan beliau dalam bidang kedermawanan mempamerkan komitmen untuk membuat perubahan di luar padang bola sepak. Batasan fizikal yang dikenakan oleh penyakit tersebut memberi impak yang mendalam terhadap kehidupan peribadi Mokhtar Dahari. Beliau menghadapi penyakit yang melemahkan sudah pasti memberikan cabaran emosi dan praktikal untuk dirinya dan orang tersayang. Walaupun selepas bersara, Mokhtar Dahari terus menerima penghormatan daripada komuniti bola sepak dan seterusnya. Sumbangan beliau kepada bola sepak Malaysia dan impaknya yang berterusan telah diakui melalui pelbagai upacara, anugerah dan acara yang didedikasikan untuk ingatannya. Oleh itu, kehidupan Mokhtar Dahari selepas bersara ditandai dengan perjuangan peribadi dan kesan positif yang berterusan kepada masyarakat luas. Warisannya melangkaui padang bola sepak, membentuk perbualan tentang kesihatan, kesusahan dan semangat kekal individu yang menghadapi cabaran tersebut. Seterusnya ialah cadangan penyelesaian. Pertama sekali, tuduhan Mokhtar Dahari adalah fail passenger atau penumpang pasukan benar-benar menyinggung perasaannya sehingga
Dia dekat mengumumkan persaraan pada November 1979. Keputusan itu hanya bertahan selama 11 bulan sahaja apabila cintanya kepada negara melebihi segalanya. Mota Dahari kembali bersama skuad kebangsaan dalam kempen Penstabulan Merdeka pada tahun 1980. Sedikit kecederaan yang dihadapi oleh beliau menyebabkan beliau dipinggirkan. Mohtar menggunakan jemputan untuk menulis di sebuah majalah bola sepak tempatan bagi meluahkan apa yang terpendam. Namun, tanpa sedar ia telah mencetuskan satu lagi kontroversi. Kesan hubungan yang tidak begitu baik dengan FAM dan hatinya yang masih tersinggung dengan apa yang berlaku, Mohtar akhirnya mengumumkan persaraan buat kali kedua pada Oktober 1982 iaitu genap sedekad mewakili Malaysia. Seterusnya, nama Mohtar Dahari masih kekal terkenal walaupun beliau sudah tiada adalah kerana gelaran Supermoh yang diterima itu juga adalah kerana kehebatannya menjaringkan banyak gol sepanjang keriernya sebagai pemain bola sepak. Sepanjang keriernya sebagai pemain bola sepak, Allahyarham telah mewakili negara sebanyak 167 kali di peringkat antarabangsa. Bersama skuad utama Selangor, Mohtar Dahari merupakan pemenang kejuaraan Piala Malaysia sebanyak 10 kali iaitu paling banyak pernah dimenangi oleh seorang pemain dalam sejarah pertandingan tersebut. Pada usia beliau 23 tahun, Supermoh diiktiraf majalah World Star Soccer sebagai penyerang terbaik Asia dan ketika itu jugalah beliau dinobatkan sebagai olahragawan kebangsaan pada tahun 1976. Ketakasan, kejujuran dan kesungguhannya di arena bola sepak dengan sendiri menempatkan Allahyarham di puncak kejayaan yang sukar dicari ganti. Adakah anda tahu bahawa Mohtar Dahari ialah pemain legenda bola sepak Malaysia? Beliau dianugerahkan gelaran Supermoh atas kejayaan beliau menjaringkan banyak gol dan ketangkasannya sepanjang karier. Gelaran Supermoh telah diiktiraf oleh majalah World Star Soccer sebagai penyerang terbaik Asia dan dalam pada masa yang sama, beliau telah dinobatkan sebagai olahraga kebangsaan 1976 pada usia 23 tahun. Mari kita lihat apa projek-projek yang dinamakan dengan nama Mohtar Dahari untuk mengenang jasa beliau sebagai ikon bola sepak Malaysia. Yang pertama adalah Akademi Bola Sepak Negara Mohtar Dahari yang ditubuhkan pada 10 April 2014 dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Objektif akademi ini ialah menjadi salah satu medium kepada warga negara Malaysia yang berminat untuk menceburi bidang sukan bola sepak dengan adanya latihan berprestasi tinggi dan pendedahan pelajar-pelajar yang ada di akademi ini kepada peringkat antarabangsa. Akademi ini dibangunkan menerusi program pembangunan bola sepak negara PPBN sebagai satu ekosistem dan pusat kecemerlangan sukan untuk pelajar di seluruh Malaysia. Kejohanan bola sepak yang dinamakan sempurna dengan nama beliau iaitu Piala Mohtar Dahari bawah 18 tahun menjadi salah satu platform yang penting untuk mencungkil bakat baharu dalam kalangan remaja. Idea penganjuran kejohanan ini diilhamkan atas titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang mahu melihat anak-anak Selangor dapat mengasah bakat dan menjadi pelapis bola sepak Malaysia pada masa hadapan dengan lebih cemerlang. Bersama MPKK iaitu
Majlis Pengurusan Komuniti Kampung di Pantai Sepat, yang juga telah disertai oleh Akademik Moktadar dan program ini dapat memupuk kesedaran dalam kalangan remaja untuk menjaga kebersihan pantai supaya alam sekitar kita lebih terjaga. Sebagai penutup, kita dapat lihat yang Moktadar mempunyai gelaran yang begitu hebat, iaitu sepenuh, dan beliau diiktiraf oleh majalah sebagai penyerang Asia terbaik. Kepada anak muda yang berminat untuk menceburi bidang bola sepak ini, saya sarankan anda menjadikan Moktadar ini sebagai pendorong untuk meningkatkan lagi potensi diri dan menjadi pelapis kepada pemain bola sepak Malaysia yang lebih cemerlang pada masa akan datang.